Salam sejahtera. Selamat datang ke taklimat pengisian templet pelaporan KPM Perkasaku oleh PPD Baram. Untuk makluman semua, KPM telah melancarkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum yang dikenali sebagai KPM Perkasaku bermula pada 1 September 2021 hingga 24 Februari 2022. KPM Perkasaku melaksanakan beberapa strategi, iaitu strategi pengukuhan dan penggayaan, pemugaran literasi dan numerasi, pemerkasaan pentaksiran bilik darjah serta menyediakan bahan sokongan kurikulum untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Bahan-bahan ini boleh didapati daripada repositori sumberku. KPM memerlukan maklumat yang pelaksanaan KPM Perkasaku yang komprehensif dan tekal untuk merancang strategik pelaksanaan kurikulum pada sesi kalender akademi 2022 hingga 2023. Selain itu, maklumat ini juga diperlukan untuk memastikan kemajuan pelaksanaan KPM Perkasaku. Bahagian pembangunan kurikulum iaitu BPK telah menyediakan template untuk mengumpul maklumat pelaksanaan kurikulum pada peringkat JPN dan PPD bagi tujuan merancang strategi pelaksanaan kurikulum pada peringkat JPN dan PPD masing-masing. Ini adalah link template pengisian. Anda boleh gunakan QR code ataupun anda boleh scan ya, ataupun dapatkan link ini di bawah description. Dalam template ini terdapat 3 lembaran kerja, iaitu 3 worksheet. Yang pertama adalah pengiraan peratus KAK, iaitu kandungan asas kurikulum, iaitu catch up plan fasa 1. Yang kedua adalah laporan kurikulum sekolah rendah atau sekolah menengah ya. Dan ketiga adalah pengiraan peratus KAK untuk catch up plan fasa 2. Mari kita lihat template ini. Selepas anda scan QR code itu ataupun tekan link yang diberi akan membawa anda ke sini. Di sini langkah pertama anda perlu klik. Pilih nama sekolah dulu ya. Pilih nama sekolah, baru anda klik pada URL yang diberi. Contoh, di sini kalau sekolah saya adalah SK Barrio, maka saya klik di sini. Ada kan? So kita klik dan akan membawa anda ke template sekolah anda. Baca panduan pengisian ini terlebih dahulu. Panduan yang pertama, sila isi di ruangan berwarna sahaja. Mari kita perhatikan dalam template ini hanya tempat berwarna sahaja yang dapat diisi. Tempat lain tidak dapat diisi ya. So bagaimana kita nak isi? Peratus pelaksanaan KAK mata pelajaran. Ada bahasa Melayu, bahasa English, pendidikan Islam, pendidikan moral, matematik dan juga sains. Ini adalah untuk sekolah rendah. Sekolah rendah ada 6 mata pelajaran sahaja yang perlu isi. Hanya isi pada tempat yang berwarna sahaja. Contohnya, kelas pertama sudah 100%. Mungkin satu kelas saja kan? So kalau sudah 100%, maka kita isi 100%. Katakan yang ini 90%. Isilah 90% macam itu. So nombor 1 faham ya? Sila isi di ruangan berwarna sahaja. Berapa peratus kita isi? Yang kedua, jika tidak berkaitan, mohon untuk key in sebagai TB. Tidak berkaitan.
jangan key in sebagai sifar. Contoh, tahun 3 tidak ada pelajar. Maksudnya tidak ada kelas tahun 3 lah. Maka kita isi tidak berkaitan, TB. Kalau kita key in TB, maka peratus pelaksanaan iaitu yang di bawah ini puratanya dia tidak akan masuk. Kalau kita kira sifar, maka dia akan bahagi 3 kelas. Ini tidak adil kan? So untuk tahun yang tidak ada pelajar, kita isi TB, tidak berkaitan, supaya tidak dikira. Ini yang nombor 2. Nombor 3, pihak sekolah hanya perlu mengisi di kolom mengikut subjek bagi setiap kelas untuk semua tahun yang berkaitan. Contoh, saya ada kelas 1 untuk tahun 1 untuk BM untuk bahasa Melayu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Contoh. Ini sudah siap isi ya. So, yang atas ini dia akan auto. Dia akan auto, dia akan kira lah. 96% KAK untuk mata pelajaran BM secara keseluruhan dari tahun 1 hingga tahun 6. So maka anda boleh terus kira terus isi ya sehingga ke mata pelajaran sains. So ini adalah template yang pertama. So anda perlu isi di ruangan berwarna sahaja. Untuk sheet yang kedua, ini paparan dia. Tadi kita sudah isi kan? Di sini sudah isi BM ada 96. Maka ia akan terus masuk ke dalam sini. Peratus pelaksanaan KAK sehingga 10 Disember. Yang pertama ini adalah untuk catch up plan fasa 1. Ada 96%. Untuk ini dia akan auto ya. Yang warna biru ini dia akan auto lah. Kalau kita isi di sheet ini, dia akan terus masuk ke dalam sini. Tidak perlu ubah apa-apa. Mari kita lihat panduan pengisian. Panduan pengisian di sini mengatakan sila isi di ruangan berwarna kuning sahaja. Tahap penguasaan murid dan program yang dijalankan. Untuk tapak ini terdapat 2 bahagian yang berwarna kuning. Yang pertama adalah tahap penguasaan murid sehingga 10 Disember, iaitu catch up plan 1. So di sini kita boleh isi bilangan murid. Untuk sekolah anda, berapa orang murid yang berada di dalam TP1 dan TP2? Contoh, ada 5 orang, maka saya isi 5. Untuk BM ya. Contoh TP3 hingga TP4 ada 10 orang. Maka saya isi 10. Untuk TP5 hingga TP6, contoh ada 40 orang murid, maka saya isi 40. Anda hanya perlu isi untuk ruangan berwarna kuning sahaja. Yang lain ia akan auto. So tidak perlu lihatlah, kita terus lihat di sini dia ada peratusan. Ini adalah peratus, ini adalah bilangan. Cikgu hanya perlu isi bilangan murid. Untuk mata pelajaran dan TP berapa. Ini ruangan kuning yang pertama. Dalam sheet yang kedua ini ada satu lagi yang berwarna kuning, iaitu program yang dijalankan. Pada 2 Januari
hingga 25 Februari. Ini tuliskan program yang anda lakukan untuk murid kategori TP1 hingga TP2. Okey, secara rumusan lah. Okey, apakah program serta apakah aktiviti yang dilaksanakan untuk murid yang mencapai tahap 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 6. So, ini perlu isi ya. Okey, apakah tindakan anda? Okey, katakan sekolah anda tidak mempunyai pelajar yang TP1 hingga TP langsung. Maksudnya semua sudah melepasi TP1 hingga TP2. Maka anda tidak perlu isilah untuk semua mata pelajarannya. Ini adalah secara rumusan. Okey. Sama juga kalau tidak ada murid yang mencapai TP5 hingga TP6 langsung, maka tidak perlu isi bahagian ini. Okey, harap jelas ya. Okey, ini adalah apa yang anda perlu isilah. Okey, yang ketiga ini adalah pengiraan peratus KAK. Tapi di sini ada tulis di sini kan, Catch Up Plan 2. Catch Up Plan 2 ini tidak perlu isi sekarang. Isi selepas 25 Februari 2022. Selepas Catch Up Plan fasa 2 dilaksanakan, baru cikgu isi dengan peratus KAK. Okay. Selepas 25 Februari, cikgu perlu isi bahagian ini. Bahagian ini ya yang saya highlight ini, sebab ini adalah tahap penguasaan murid sehingga 25 Februari. Okey, sehingga 25 Februari. Isi selepas itulah baru isi yang bahagian ini. Okey, selepas 25 Februari anda perlu isi Catch Up Plan 2. Okey, yang samalah bahagian yang berwarna sahaja dan bilangan murid di sini. Ini saya tidak highlight dulu ya. Nanti baru saya highlight untuk anda isi kemudian. Ini adalah tapak yang anda perlu buat. Ingat ya, untuk tapak ini anda perlu masuk menggunakan ID D5. Mesti guna ID D5 baru dapat masuk. Okay, seterusnya, untuk maklumannya, bagi sekolah rendah, kutipan data adalah meliputi mata pelajaran teras daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, manakala untuk sekolah menengah, kutipan data bagi tingkatan 1, 2, 3 adalah merangkumi mata pelajaran teras sahaja. Okey, bagi tingkatan 4, kutipan data merangkumi mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif, iaitu fizik, kimia, bio dan annex. Okey. So, mari kita lihat tapak untuk sekolah menengah. Okey, di sini anda cari nama sekolah. Okey, contoh sekolah menengah. Okey, tapak yang sama juga, Catch Up Plan 1, Catch Up Plan 2. Okey, Catch Up Plan 1 hanya diisi untuk Januari inilah. Okey, untuk Catch Up Plan per fasa 1. Okey, mata pelajaran yang perlu BMBI, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik Sains, Fizik, Kimia, Bio, Matematik Tambahan dan Sejarah. Okey, selepas 25 Februari baru anda isi untuk Catch Up Plan 2. Untuk laporan ini, apa yang perlu isi ada 2 tempat. Satu adalah tahap penguasaan murid, bilangan sahaja anda isi, dan satu lagi adalah program dan aktiviti untuk kategori murid.
Okey, so sini boleh faham Okey, seterusnya penghantaran laporan peringkat sekolah. Okey, perlu hantar kepada hantar kepada PPD lah. Okey, maksudnya anda hanya isi di template itu sahaja. Maklumat untuk fasa 1 pertama itu selewat-lewatnya 20 Januari 2022, iaitu hari Khamis. Mesti hantar semua. Okey, untuk fasa yang kedua iaitu sehingga 25 Februari. Data ini perlu hantar selewat-lewatnya 4 hari bulan Mac 2022, iaitu hari Jumaat. Bagi guru-guru yang hadir taklimat pengisian pelaporan KPM Perkasaku ini, sila isi link kehadiran. Anda boleh scan QR code ataupun dapatkan link di bawah description. So, setakat sini sahaja. Sekian, terima kasih.